salam sejahtera murid-murid. Harap kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, kita akan continue lagi untuk kita punya revision. Tajuknya adalah kepentingan imunisasi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak kamu tonton video ni terlebih dahulu. Lin dan Lana sedang berjalan ke sekolah. Lin bertanya kepada Lana, "Mengapa awak sangat lesu hari ini?" Lana berkata, "Saya masih demam. Adakah ini kesan sampingan vaksin HPV yang kita terima minggu lepas?" "Lihat pada tempat suntikan ini. Ia bengkak sedikit, merah dan merasa sakit," kata Lana. Lin berkata, "Ini adalah kesan sampingan daripada pemvaksinan itu. Saya tertanya-tanya apa yang sedang berlaku kepada badan awak." Vaksin HPV mengandungi protein-protein nyah aktif yang menyerupai virus papiloma manusia. Apabila vaksin HPV disuntik ke dalam badan, protein-protein nyah aktif merangsang sel-sel darah putih untuk menghasilkan antibodi terhadap antigen. Apabila seseorang dijangkiti virus HPV, antibodi terhadap virus itu mengunci ke bentuk tertentu antigen pada virus. Virus itu kemudiannya ditelan oleh sel-sel darah putih. Dengan cara ini, keimunan melindungi seseorang daripada jatuh sakit jika dia diberi vaksin terlebih dahulu terhadap sesuatu penyakit. Okey, kamu dah tonton video yang cikgu tunjuk. Okey, dan kita akan refresh semula kepentingan imunisasi. Okey, apa kepentingan imunisasi? Okey, first kali kita nak tengok maksud imunisasi tu balik. Okey, maksud imunisasi tu adalah proses keimunan buatan. Okey, dengan cara menyuntik vaksin ke dalam badan untuk memberi daya tahan kepada penyakit tertentu. Maksudnya dia adalah proses keimunan buatan, bukannya daripada semula jadi. Okey, kita akan suntik masuk vaksin ke dalam badan supaya kita mempunyai daya tahan kepada penyakit tertentu. Okey, vaksin mengandungi antigen. Antigen daripada virus atau bakteria yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. So kita imbas kembali apa maksud antigen. Apa maksud antigen? Antigen adalah bermaksud jasad asing yang terdapat pada patogen. Jasad asing yang terdapat pada patogen. Itu adalah antigen. Oleh itu, antigen ni berfungsi merangsang sistem imun tubuh untuk membentuk keimunan kepada jangkitan penyakit tertentu. Antigen berfungsi merangsang sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh membentuk keimunan kepada jangkitan penyakit tertentu. Imunisasi ni adalah sangat penting untuk mencegah penyakit yang sangat berbahaya. Imunisasi ni biasanya akan diberikan kepada kita start daripada kita first lahir sampailah ke peringkat umur yang tertentu. Setiap daripada bayi yang lahir di Malaysia, dia akan diberikan jadual suntikan. Daripada dia lahir pada umur beberapa bulan sampailah ke peringkat beberapa tahun. Antara contoh imunisasi adalah BCG, DTaP, HIV, polio, MMR, HPV, MR dan TT. Contohnya dekat sini kita ada
BCG. Okey, BCG. Ni. Okey, BCG. BCG ni kita perlukan dia untuk mencegah daripada penyakit tuberkulosis. Okey. Seterusnya adalah polio. Okey, contohnya polio. Okey, imunisasi kepada penyakit polio untuk mencegah penyakit polio. Okey, seterusnya adalah HPV. Okey, contoh untuk imunisasi seterusnya adalah HPV, di mana suntikan ni kita berikan biasanya pada perempuan. Okey, kamu yang perempuan ni dapat suntikan HPV kan? Okey, tujuannya adalah untuk mengelakkan kamu daripada mendapat penyakit kanser cervix yang disebabkan oleh human papilloma virus. Okey, jadi suntikan yang kamu dapat tu untuk prevent diri kamu mendapat penyakit kanser cervix. Okey, itu adalah contoh beberapa jenis imunisasi yang diberikan kepada kamu. Okey, terdapat dua jenis keimunan yang terdapat dalam badan kita, iaitu satu keimunan aktif dan yang lagi satu adalah keimunan pasif. Okey, kita akan tengok untuk keimunan aktif terlebih dahulu. Okey, keimunan aktif akan dihasilkan apabila badan menghasilkan antibodi sendiri apabila terdapat patogen memasuki badan. Okey, keimunan aktif. Okey, keimunan aktif, badan menghasilkan antibodi sendiri apabila terdapat patogen memasuki badan. Okey, so kita ada keimunan aktif semula jadi, di mana keimunan ini adalah keimunan yang kekal. Okey, terhasil apabila seseorang sembuh daripada sesuatu penyakit. Itu adalah keimunan aktif secara semula jadi. Okey, untuk keimunan aktif buatan pula, okey, dia merupakan keimunan yang kekal. Okey, seseorang itu akan menerima suntikan vaksin, di mana vaksin tersebut adalah vaksin yang mempunyai patogen lemah atau mati. Okey, patogen yang telah dilemahkan atau yang telah mati. So, itu adalah keimunan aktif buatan. So, ingat keimunan aktif ada dua, keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Okey, yang semula jadi terhasil bila kamu sembuh daripada penyakit, dan keimunan aktif buatan bila kamu menerima suntikan vaksin. Okey, vaksin yang mengandungi patogen yang telah dilemahkan atau mati. Okey, kita akan tengok graf untuk keimunan aktif semula jadi. Okey, untuk keimunan aktif semula jadi, okey, selepas jangkitan pertama, antibodi yang terhasil adalah rendah dan di bawah aras keimunan. Okey, ini aras keimunan di sini. Okey, dan selepas jangkitan yang kedua, antibodi yang terhasil akan melepasi aras keimunan. Okey, dia akan naik di sini. Melepasi aras keimunan. Okey, manakala untuk keimunan aktif buatan pula, kamu boleh tengok daripada graf. Okey, selepas suntikan vaksin kali pertama, okey, kamu punya aras keimunan sedikit naik, dan selepas suntikan vaksin kali kedua, okey, aras keimunan kamu akan meningkat. Okey, graf kamu akan meningkat dan lebih berada pada paras aras keimunan yang optimum. Okey, untuk keimunan pasif pula, badan memperolehi antibodi daripada sumber luar. Okey, keimunan pasif terbahagi kepada dua juga, iaitu keimunan
pasif semula jadi dan juga keimunan pasif buatan. Okey. Keimunan pasif secara semula jadi, dia bersifat sementara. Okey, dia bersifat sementara. Sekejap saja. Okey, dan diperolehi daripada ibu melalui plasenta dan susu ibu. Okey, daripada plasenta dan susu ibu. Okey. Untuk keimunan pasif buatan, okey, keimunan pasif buatan juga bersifat sementara. Okey, bersifat sementara. Okey. Dia diperolehi, macam mana dia diperolehi? Melalui makan ataupun kita menerima suntikan antiserum. Okey, antiserum iaitu darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Okey, kita tengok graf untuk keimunan pasif. Okey, untuk keimunan pasif dia bersifat sementara. Okey, jadi aras keimunan tu akan turun. Okey, setelah habis antibodi tu. Okey, sama juga untuk keimunan pasif secara buatan. Okey, dia graf menunjukkan penurunan. Okey, penurunan antibodi daripada bawah daripada aras keimunan. Okey, sewaktu suntikan antiserum pertama, antibodi akan meningkat dan selepas itu antibodi akan menurun. Okey, kita perlukan suntikan antiserum kali kedua. Okey, suntikan antiserum kali kedua. Suntikan antiserum kali kedua, antibodi akan meningkat semula dan selepas itu dia akan turun kembali. Okey, itu adalah keimunan pasif. Okey, jadi kita dah boleh tahu dan boleh nampak perbezaan antara keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Okey. Kedua-dua keimunan ni boleh berlaku sama ada secara semula jadi ataupun secara buatan. Okey, akhir sekali kita perlu mengetahui macam mana untuk mendapatkan sistem keimunan yang mantap. Okey, punca kemerosotan sistem keimunan badan. Ada beberapa punca yang menyebabkan kemerosotan sistem keimunan badan kita. Okey, yang pertama, kita tak mengambil pemakanan yang seimbang. Okey, kita banyak makan makanan yang tak seimbang, junk food, jajan. Okey, so untuk meningkatkan sistem keimunan kita, kita kena makan makanan yang seimbang. Okey, yang kedua, tak cukup tidur. Okey, so kita kena pastikan kita cukup tidur. Okey, supaya kita mempunyai sistem antibodi badan yang kuat. Okey, kalau kita tak cukup tidur, badan kita tak sihat, kita tak mampu nak melawan penyakit. Okey, sistem imun kita akan menjadi lemah. Jadi kita kena cukup tidur. Jangan nak banyak main game sangat. Okey. Yang ketiga adalah tekanan perasaan. Okey. Kalau kita mempunyai tekanan perasaan, sistem imun kita pun akan menjadi lemah, selalu stres. Okey, bila kita stres, kita akan mudah dihinggapi penyakit. Okey, yang keempat, terdedah kepada bahan beracun dan pencemaran. Terdedah kepada asap rokok, terdedah kepada asap-asap kenderaan. Okey, bahan-bahan yang boleh mencemarkan. Kadang-kadang kita guna banyak chemical. Okey, dalam produk-produk seharian kita mungkin menggunakan bahan-bahan yang mengandungi chemical. So ini akan menyebabkan sistem imun kita akan menjadi lemah. Okey. So kita kena bertukar kepada benda yang lebih natural supaya kita dapat meningkatkan sistem keimunan kita. Dan seterusnya adalah pengambilan gula yang berlebihan. Okey, ingat, lebihkan manis dalam senyuman. Jangan lebihkan manis dalam masakan. Sebabnya once kita dah kena
penyakit kencing manis ataupun kandungan gula dalam darah yang berlebihan, okey, sistem keimunan kita akan lemah. Okey. Before sistem keimunan kita tu jadi lemah, okey, kurangkan pengambilan gula yang berlebihan. Okey, gula ni datang daripada pelbagai jenis makanan yang kamu makan. Okey, contohnya nasi, dalam nasi pun ada gula. Lepas tu dalam kek, semua tu benda-benda yang manis kamu harus elakkan. Okey, supaya kamu tak mendapat penyakit lain di kemudian hari. Okey. Dan ada beberapa amalan yang kita boleh praktikkan untuk mendapatkan sistem keimunan yang mantap. Okey, kita kena makan makanan yang berkhasiat. Okey, pastikan makanan yang kamu makan memenuhi piramid pemakanan. Ikut piramid pemakanan. Okey, supaya sistem keimunan kamu akan menjadi mantap. Okey, yang kedua, mendapatkan tidur yang tidur yang secukupnya. Okey, jangan banyak main game. Okey, bersenam dan mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, please tolong bersenam, sebab bila kamu bersenam, kamu akan mengeluarkan toksin dari badan kamu. Okey, bila kamu dah mengeluarkan toksin daripada badan, toksin yang tak diperlukan, so badan kamu secara automatik akan jadi lebih sihat. Okey, dan last sekali, tidak merokok. Okey, so rokok akan menyebabkan sistem keimunan kamu menjadi lemah. Jadi kamu akan lebih mudah dihinggapi penyakit. Okey, terutama dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang, kita kena sentiasa tingkatkan sistem keimunan kita. Okey, jadi cikgu harap kamu faham tentang sistem keimunan. Okey, ulang kaji kita adalah berkenaan dengan topik sistem keimunan. Okey, sampai jumpa lagi.